Assalamualaikum, saya Tua. Welcome to Freka Biztalk. Okay guys, hari ni kita ada session, selalu nampak aku seorang je. Hari ni kita ada session 2 orang lah. So hari ni guest kita orang yang bukan calang-calang lah. Aku baru kenal, kalau pasal aku ada buat konten sebelum ni tentang satu program nama Lepak Lagu Lutut. So yang sebelah aku ni adalah antara orang penting lah dalam tu, organizer, dan mungkin dia lah founder Lepak Lagu Lutut. Kita akan tanya kejap lagi. Tapi basically hari ni aku bawa dia atas kapasiti CEO dan Managing Director Social Leap. So ini Tuan Amirul, base dekat area sini je. So hari ni kita akan korek banyak sikit tentang bisnes beliau, tentang mungkin apa benda berkenaan bisnes yang dia boleh share dengan kita. Tapi mungkin fokus more to digital marketing, sebab ramai juga yang tanya daripada kita punya viewers, tak tahu pasal ads lah, apa benda lah. So hari ni kita boleh sembang basic lah, tak adalah sampai buka laptop tunjuk ads kan. So hari ni Tuan Amirul boleh perkenalkan diri, syarikat dan apa-apa yang berkenaan dengan Tuan Amirul lah. Ni kita bercakap pandang kamera ke pandang tak apa, mana-mana boleh, tangan aku boleh. So nama saya Amirul Mukmin bin Syahrul Badri. Saya merupakan saya membantu business owners daripada yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Kita drive dia orang punya revenue. Ada yang sampai 7 figures, but then melepasi daripada 4 figures jadi 5 figures. Faham. So pada masa yang sama, saya meletakkan social itu sebagai satu platform untuk bantu usahawan satu lagi untuk bantu digital marketer di Malaysia. As in, bukanlah saya bantu ramai orang. As in, saya hire intern dan saya train orang untuk jadi yang jadi kagumi lah kot. Jadi label kagumi lah. Itu so far itulah apa yang Socially buat lah. Faham. So basically berapa lama Amirul sendiri dalam industri digital marketing ni, dan berapa lama Social Leap pula ditubuhkan? Dalam industri digital marketing ni saya kira pada tahun 2016. 2016 di Kepong. Saya merupakan seorang head of digital marketer untuk e-commerce brand. So dari situ saya kerja kat situ selama 3 tahun. Dan kumpul pengalaman, kumpul ilmu, belajar dengan agensi lain, belajar dengan bos, belajar flow semua, nak konon e-commerce lah kan. Kemudian saya pada masa hujung 3 tahun saya decide untuk bantu orang Melayu, Bumi Putra. Kenapa saya rasa macam tu? Sebab saya fikir saya seorang je Melayu tahu pasal benda tu. Sebab masa tu saya punya keliling saya kecil sangat. Jadi bila sebab dalam company tu saya seorang je Melayu, semua orang share kan. Jadi bila saya keluar saja, saya masuk Twitter untuk try to start the spark lah. Macam aku nak start ni, nak tolong orang ni kan. So kita try lah follow orang ni, and then rupanya ada lagi ramai lagi power daripada aku. Betul. Tapi tak apa, kita teruskan share apa yang kita tahu. Apparently apa yang saya faham dan saya punya macam prinsip macam apa yang saya faham lah. Walaupun kita orang semua ni digital marketer, tapi digital marketer tu ibaratnya macam doktor tau. So doktor, semua orang belajar benda yang sama, tapi macam mana you engage with the problem ataupun solution tu berlainan. Sebab based on you punya pengalaman dan knowledge. So dari situ I think I just help. And then I also do coaching masa tu dan sebagainya. And then kita start dengan Mukmin Digital. Mukmin Digital tu kita start, kita punya klien pertama pada Oktober 2020. And then panjang cerita dia, long story short, kita jadi Social Leap start 1 Julai 2021. So baru setahun lah. Masa PKP lah? Yes, masa PKP. Semuanya naik masa PKP. Ya, betul. Tak dinafikan lagi, kita orang dekat sini pun anjakan paradigma tu berlaku masa PKP. Which is kita pun tak expect benda tu berlaku masa PKP kan. So benda yang selalu aku nak tahu juga daripada digital marketer ni kan, macam mana, sebab kita daripada era sebelum ni kita tak ada didedahkan pun kat sekolah pasal digital marketing apa benda. So macam mana kau bermula sebagai digital marketer? Maksud kau belajar sendiri ke, minat ke, atau kau memang belajar dulu course berkenaan dengan internet marketing? Kalau mendalami balik pengalaman aku yang lalu lah.
waktu aku ambil master kat UPM and then aku quit. UPM UPM. Oh, sama lah. Kenal tu sebab aku nombor 2 pada waktu tu. Oh ya. Trading. 2000 berapa kau punya trade berapa? Sama, Trading 17. Oh ya. Aku nombor 2. Oh ya. Itulah aku datang tengok kan, macam sama lah. Aku naik Johan, Zona Trading, jual mi sanggol. Itu panjang cerita dia. Asal sejak gasing kat sini. Ada Tapi aku tak dengar. tapi bukan aku yang pergi ambil. Okey. Adik aku pergi ambil. Okey, faham. Okey. Adik aku pergi ambil. Jadi dari situ waktu benda tu berlaku, aku dekat KL. Okey. And then masa tu try nak buat bisnes sendirilah. Masa tu digital marketing ni apa benda tak tahu. Faham. And masa tu aku buat event. Okay. Aku tolong buat event. And then somehow budak event tu kata, Birul pandai buat Facebook ads tak? Macam tu tau. Faham. Aku cakap, tak pandai lah tapi boleh tolong tengok lah. Itulah first ads yang aku tekan yang tak jadi. Okay. Yang Bangla like, Bangladesh like lah, Kemboja like lah, apa semua kan. Yang tu. Okay. Lepas tu tak faham lah, susah. Lepas tu aku balik Kuantan untuk teruskan kerja aku sebagai marketing executive dengan company lain. Aku dah tak buat bisnes sendiri masa tu. Masa tu aku macam mendalami sendirilah ilmu digital marketing tanpa apply. Okay. Basically social media marketing lah. Okay. And then after that quit. Jadi tu nak buat mi sanggol tu. Okay. Aku buat bisnes mi sanggol dengan parents tu, mi kuning masa tu. Okay. Daripada mi kuning masa tu pun dah start nak buat, nak download design iklan tu semua. Tapi dah tahu dah dalam hati aku ni memang nak jadi marketer lah. Masa tu macam nak menentukan hala hijau macam mana kan. Dekat situ dia punya dilema lah. Ya betul. Apa kata? Bukanlah middle life crisis, early life crisis tu kot. Ada krisis lah kat situ, tak tahu nak jadi apa kan. But then aku rasa macam marketer okey kot. Sebab aku dulu dalam banyak-banyak subjek yang aku belajar, yang A tu marketing je. Yang lain semua BC. Nampaklah takdir tu lah kat situ lah. Dah nampak dah agaknya lah takdir aku kot. Betul. And then I was like, aku rasanya paling terkini trend ni, marketing ni dia ikut trend kan. Paling terkini pada waktu tu yang baru nak ambil lah digital marketing. So, that is where I start lah. Itulah dia pencetus spark, the spark. Okey, faham. So, kalau kita perasan kan, kebanyakan orang yang buat digital marketing ni, dia akan fikir, digital marketing mesti boleh buat bisnes sendiri. Sedangkan digital marketing ni pun adalah satu benda, kau boleh bekerja je dengan orang lain. Kau boleh je berjaya dengan bekerja dengan orang lain. Bukannya mesti kau buat sendiri. Tapi sebab pengalaman aku sendiri, sebelum ni bila kita hasilkan digital marketer, dalam 2-3 bulan je dia orang dah caw nak buat bisnes sendiri. So, aku tak tahu dilema tu kau pernah rasa ataupun kau pernah lalui benda yang sama. So, bagi aku tak ada rasa masalah untuk dia orang berfikiran itu. Tapi bagi aku macam, terlalu awal kau nak buat macam ni. Aku dah lalui benda ni. So, kau sendiri yang sekarang berada dalam dunia digital ni, apa kau punya mungkin pendapat kau atau pengalaman kau tentang benda ini? Sebab sayang lah, potential tu ada tapi dia orang hancurkan dengan rasa boleh bawa sendiri. Ni tak ada time limit nak jawab ni. Jawab panjang je lah. Cerita kita ni. Boleh cut lah kat mana-mana. Okay, so basically waktu aku kerja dekat e-commerce tu selama 3 tahun, aku memang rasa nak buat sendiri. Okay. Memang rasa. Okay. And then nak lebih-lebih lagi, aku ada mi kuning kat kampung. Okay. Kan? Betul. So mi kuning tu pun dah diinovasikan menjadi mi sanggol. Mi kuning yang dikeringkan. Jadi instead of dia punya shelf life tu seminggu sebab kita tak letak bahan pengawet, dia jadi setahun sebab kita keringkan. Faham. So dia dah jadi satu produk yang good, very good. As for me lah pada waktu tu untuk kita buat online. And then start je PKP 1 April. Aku start guna Yeza. Yeza. Aku start guna Yeza 1 April 2020. Masa tu yang aku perasan Yeza naik masa bazar Ramadan semua tu kan. Waktu tu lah. Okey. Waktu PKP kan Arba pun dah kan. So dia buat Yeza waktu tu. Memang aku awal-awal aku guna Yeza lah senang cerita. So masa tu sales 1 bulan tu cecah 33,000. Untuk jual mi sanggul saja. I was like, wow, kan, buat sendiri dengan ilmu yang ada. And then aku pun start sharing dekat dalam Twitter. And then aku daripada aku jual kat Yeza, aku berubah ke Shopify. Aku buka website e-commerce, nama dia kedaimumin.com. Aku masa tu niat aku nak bantu kebanyakan produk-produk SME yang macam-macam kat dalam kampung kan. Kat Kuantan lah banyak yang jual macam-macam produk lah. Kalau kau pergi mi khas ke apa-apa kan, kau akan nampak barang-barang kampung-kampung kan. Produk PKS lah. Produk PKS, yes. So aku pun ambil lah produk tu, listkan dekat dalam kedai Mumin dan kita start run ads dan jual lah. So 5 figures for like 3 to 6 months kot. But then dia macam menjunam.
Dia menjunam jatuh lah. So not sure what happened. It happens, apa yang aku rasa pada waktu tu ialah kemungkinan besar profit daripada kita buat ads untuk Dida Minisanggul tu ditarik oleh produk yang tak jadi. Okey. So jadi dari situ kita dah rasa macam aku dah hutang dekat kereta sampai 11,000 masa tu. Betul. So dia tarik. So aku rasa macam okey, benda ni susah nak sustainable. And then satu lagi mungkin sebab aku jual banyak produk. Okey, faham. And then pada masa yang sama, sepanjang dalam proses aku tu buat kedai mukmin tu, aku kerap share dekat Twitter. Okey. And then aku juga buat kelas 5 hari FBS dekat lah. Twitter. Pasal FBS, pasal e-commerce lah. Terus 1 hari, 2 hari, hari ketiga for free. So dalam kalangan seorang tu ada orang tu nak jadi klien. So itu cerita detail dia lah. Adakah kami jawab soalan? Aku rasa macam jauh. Tak apa, dia boleh balik kita ke soalan tu. Tapi itulah, dan itulah start first client. So basically apa yang aku nampak daripada aku nak menjawab soalan kau. Yes, memang ada digital marketer yang nak buat bisnes sendiri. And then yes, ada yang daripada nak buat bisnes sendiri tu, rupa-rupanya ada halangan lain. Betul. Bila kita buat e-commerce, it's not about ads anymore. It's about the operation, it's about the financial cash flow, it's about the production, ada stock ke tak ada stock, all that kind of management dan sebagainya. So kau memang bukan 100% you punya mindset dekat dalam Facebook ads. You punya Facebook ads ialah sebagai marketing tools untuk e-commerce tersebut je. And then bila aku ambil klien, and then aku rasa macam lebih stabil lah, as in tiap-tiap bulan aku dapat payment. Betul. So bila kita ambil klien je, now Facebook ads yang tadi tu jadi marketing tools, sekarang dia jadi operation tools. Faham. Itulah yang saya rasa okey lah, boleh lah ni. So kita grow lah daripada situ sampai sekarang. So kalau aku summarize kan, ni sebenarnya experience kau sendiri lah sebenarnya, bukan experience orang kan. Dan tally lah dengan apa yang aku cerita tadi. Aku boleh simpulkan sebenarnya bila kita jadi digital marketer ni, kita rasa nak buat bisnes sendiri sebab kita first impact kita nampak leads masuk lah apa benda kan. Tapi menguruskan bisnes dengan menguruskan ads ni berbeza bawa leads. Dan ada orang yang boleh buat bisnes, dia tak tahu pun pasal digital marketer, tapi dia tahu nak hire digital marketer. So aku rasa dua benda berbeza. Benda yang berbeza, betul. Aku rasa siapa-siapa yang digital marketer tu nak jadi businessman boleh, tapi banyaklah aspek yang kau kena big picture of business tu kau kena tahulah. Kalau memang favourite kau ialah tekan ads, kau tak sesuai buat online business. Betul. Kalau kau memang suka buat online business, then Facebook ads tu ialah kau punya taktik sahaja. Faham. Sebagai kau punya tools sahaja. Betul. Tapi memang main reason dia, kalau kau buat online business, kau buat e-commerce, benda yang patut kau fasih ialah produk dan offer. So kalau kau tak jumpa winning product dengan winning offer, kau buatlah banyak kali ads pun memang tak jadi. Betul. Itu yang start dia. Itu yang susah sebenarnya. Kalau buat produk, kalau buat ads, kau pergi je lah mana-mana klien yang memang brand dia bagus ke apa kan, kau tu lah ads dia betul. Kau kongsilah ROAS kau cantik. Betul. Padahal bukan kau yang start lah. Betul. So untuk sekarang aku cerita, itu kau cerita pasal bisnes sebelum ni. Sekarang kau dah kembali buat bisnes sendiri, which is Social Lead ni lah. So aku ada cerita kau tentang pengalaman kami dengan freelance marketer. So macam masalah yang aku hadapi, pengalaman sendirilah yang syarikat dihadapi lah, kita tak ada digital marketer. So kita freelance, kita hire freelance. So freelance ni banyak yang kau tahu kan, solopreneur lah, yang dia buat kerja sendiri, dia buat ikut masa dia sendiri. So kat situ kita ada masalah. Bila syarikat kita ada masalah, kita nak buat plan, kadang-kadang bila kita mesej orang ni tidur siang lah, lepas tu kejap on kejap off, tak ada apa-apa transaction detail, dia datang pun tak buat planning. So macam mana orang yang kat luar contoh nak hire, dia takut dia orang traumatize tau benda ni. Nanti aku kena scam lah. Business owner. Sebab ramai tak tahu, aku main hire, dia tak tahu mana satu yang bagus, mana satu bagus. So macam kau sendiri kan dah buat social lead kan, which is kau buat servis yang sama. Macam mana nak bagi pendapat dia orang, cara dia nak pilih freelance ni macam mana, nak hire agency ni macam mana, apa aspek yang dia orang tengok, harga murah ke, tak kisahlah ROAS ke, apa benda yang kau boleh cakap secara general. So basically bagi aku lah kan, bila kita dah ada agency ni, bila kau nak cari freelancer, freelancer tu tersebut mestilah dia ada gerak kerja dia sendiri. Benda tu yang kau kena ambil tahu dulu. Jangan cepat jatuh cinta dengan result yang dia pernah dapat kat untuk orang lain. Itu satu. Kedua, result yang dia dapat untuk orang lain pun, ROAS cantik ke apa jadah apa semua, tak semestinya dia akan dapat benda yang sama.
Dekat sebab kita lah. dekat kita ya. Sebab bisnes orang tu macam aku cakap tadi lah, dia mungkin dah jumpa winning product, dia mungkin dah jumpa winning offer dan sebagainya. Untuk bisnes kau sendiri yang kau nak hire tu, adakah kau jumpa winning product? Adakah kau jumpa winning offer? Benda tu kau tak tahu kalau kau memang belum start apa-apa lah. Sebab bila kau akan dapat tahu tu bila ada digital marketer, sebab dia yang akan tolong test. Betul. So bila digital marketer tu datang daripada orang yang dah maklum dah bisnes dia memang power semua kan, kau memang cari just tekan ads je kau mesti untung je. Betul. Bolehlah dia nak bunga-bunga, sebab tu aku Betul, cakap betul. jangan cepat jatuh cinta dengan mana-mana digital marketer freelance. Malah ini pun nasihat untuk digital marketer yang kat luar sana jugalah. Malah walaupun kita ni ada result yang cantik, kadang kita juga ada result yang tak cantik. Betul. Tapi yang paling penting sekali dalam pada result tersebut ialah tata kerja. Okey. Apa sistem yang kau ada, macam mana kau susun data, macam mana kau buat test, macam mana kau, kalau nak lagi kalau kau remote freelancer, macam mana level of responsiveness kau kepada klien tersebut. Itu yang main peranan sebenarnya. Okey, faham. Itu yang main peranan sebenarnya. Aku setujulah kalau sebagai klien aku nak tengok flow tu. Betul. Macam mana kerja kau. Sebab result tu bagi aku bukan kita dapat result bagus nak cakap marketer tak bagus. Betul. Kadang mungkin sebab kita punya produk offering kita, sebab marketer mungkin dia takkanlah sentuh lebih-lebih nak tukar harga produk atau apa benda kan. Betul. Tapi dia orang boleh suggest benda macam ni. So, okey. Untuk orang yang kat luar sana yang nak tanya, contoh dia orang nak pergi jadi digital marketer ataupun dia orang nak hire digital marketer untuk bisnes dia orang. Kalau dia orang nak pergi ke social lab, apa flow yang dia orang kena lalui? Maksudnya okey, first kena message kau, lepas tu nak kena bagi apa, media ke, strategi dia orang susun ke, ataupun kau yang buatkan semua, ataupun macam mana? So untuk klien kita basically banyak jenis of experience yang kita lalui lah for all of these client. Ada yang from scratch, ada yang memang dah ada dan sebagainya. So I take average lah I take average. So basically kalau orang tu nak jadi client socially, first thing first kita orang akan consult dulu. Kita akan consult, kita akan kenal business dia. Nombor satu, kita akan tahu nama brand dia obviously. Kedua, kita kena tahu kenapa orang beli produk dia. Ketiga, kita kena tahu apa cabaran yang klien tersebut hadapi. Dan apa yang dia nak sebenarnya kat digital marketing ni. Kau be surprise sebenarnya. Ada klien yang tak nak sales pun, dia nak branding. Ada yang nak dua-dua, ada yang nak satu je, ada yang nak sales saja. Expectation orang berbeza. Berbeza-beza dan dia bergantung kepada dia punya business. And then daripada situ, bila kita agree, bila kita faham dia punya business dan sebagainya, dan kita bagi nasihat dan sebagainya, and then dia nak jadi klien kita. So apa yang first thing bila dia setuju nak jadi klien kita ialah kita buat campaign planning dulu. Kita buat campaign planning dulu, kita kena tahu target sales bulan ni nak berapa. Let's say lah dia kata saya nak target sales saya 5 figures, 50,000. And then saya akan cakap selalunya orang letak marketing budget ni 10% of the sales. So are you okay dengan 5,000 sebagai you punya budget? Dia kata ngam. So bila sekarang ni social lead pula dah lebih berkembang. Dulu ada Facebook Ads sahaja, sekarang ada TikTok dan Google. So kita orang kena buat macam kita panggil segmentation. Distribution, budget distribution. Berapa persen dekat Facebook, berapa persen kat Google, berapa persen kat TikTok, dan kita kena present benda tu, right? Kemudian kita akan tanya klien tersebut, do you have any raw materials? Gambar, video, any copywriting, any past winning, any past ads. So untuk kita buat research dan study sendiri, and then kalau ada Google Drive tu, tim kita akan ambil video tersebut, gambar tersebut, dia akan design, pilih satu angle dan kita akan start test the angle. Faham. Itu kickstart dia lah. And then kemudian kita akan, orang putih panggil reiteration. Maksudnya berulang-ulang test, berulang-ulang gagal, berulang-ulang berjaya. So it's not like macam memang bukan bola bintang lah. Betul. Memang benda ni memang bintang. agak dia long memang term satu sikit. proses. Kau tak boleh macam aku buat bulan ni saja aku hire servis kau sebab aku nak tengok kau ni bagus ke tak. Dia kena adalah masa. Ada orang macam tu masalahnya. Tapi aku rasa obviously dia ada semua dua jenis. tu. Dia ada dua jenis. Memang ada orang yang dekat social lead tu datang sebulan je, memang ada. Dan dia ada dua jenis. Satu yang berjaya sangat, sebulan je. Satu yang tak berjaya sangat pun sebulan je. Faham. So dia memang depends pada orang tu apa objektif dia. Faham. Kadang ada orang macam dulu lah, macam saya kerja dulu, saya pun ada belajar dengan agensi. Masa saya kerja sebagai head of digital marketing tadi. The reason why my boss masa tu panggil agensi masuk ialah untuk digital marketer seperti aku masa tu untuk belajar dengan dia. Faham. Habis sebulan, walaupun dah ada in-house, still guna dia. Habis sebulan tukar agensi lain. Tukar dia tukar agensi. Bagi aku menarik strategi tu. Kan? Bagi aku sakit kepala lah. Yelah, kau yang buat sini lah. Betul.
Tapi yalah, memang ada banyak agensi kat luar sana. Memang ada banyak. Tapi kita just be the best on what we can help lah. Betul. Itu je. So macam mana dengan orang yang nak, tak kisahlah nak jadi social lead as a digital marketer ataupun nak jadi digital marketer, baru orang kata minat tu dah ada tapi family tak tahu pasal benda tu ke, kawan-kawan tak macam tu, biasa bukan dalam circle tu. Apa yang kau boleh bantu? Maksudnya kau buka kelas ke ataupun boleh reach kau kat mana-mana ke untuk kau bantu dia orang ke? Alright, untuk yang digital marketer kan, aku sebenarnya dulu buat kelas, sekarang dah tak buat. Apa yang aku boleh bantu ialah aku offer intern space lah, internship program lah. Sebab senang sebagai internship, bila duduk depan aku, beberapa orang selected sajalah kan, internship kan. So ajar sampai jadi lah. Memang most of our team memang datang daripada intern. So bila dah company dah besar, klien dah banyak sikit, then baru aku hire yang lebih orang panggil expertise. Tapi yang intern tu dah jadi full time. Intern tu dah jadi pandai. So lah, ada yang dah jadi intern yang dia dah pergi buat bisnes sendiri pun ada. Tapi tak kisahlah, masing-masing punya ada tuju kan. So sebelum benda ni berakhir, aku nak tanya, macam mana orang nak contact ataupun social media kau ataupun kau punya personal social media ke, nak untuk orang reach lah, tak kisah. Kalau tak kerana social lead, mungkin dia orang nak join program lagi lutut. Benda tu aku tak masuk sangat, tapi as since kau organizer, so mungkin boleh orang follow kau punya media ke untuk. So basically saya aktif gila dekat Twitter. Just @Amirul MU_M Amirul Mukmin, tapi apostrophe tu tak ada, dia jadi underscore. Faham. Macam mana nak buat tu? Macam tu lah. Nanti kita akan tulis kat bawah ni, korang boleh follow ramai-ramai. So untuk social lead pula macam mana? Untuk social lead, kita ada website saja, sociallead.io, 1L. So sama juga, kita akan tulis kat bawah. So siapa yang nak belajar ataupun nak tanya pasal digital marketing lah, aku rasa Tuan Amirul okey je kot. Boleh, ramai je yang DM tanya dekat dalam Twitter, tanya soalan-soalan. Faham. So untuk minggu ni itu saja konten kita. Terima kasih Tuan Amirul datang daripada jauh kan. Jauh lah. Jauh lah. Jiran je, Jalan Pang. So mungkin lepas ni ada banyak lagi session kita dengan Tuan Amirul, sebab sekarang kita tengok mungkin topik ni kalau kita tengok respon macam mana, aku rasa topik ni akan jadi satu topik yang agak menarik lah, sebab last hari tu kita punya topik menarik tentang OPR. So digital marketing ni aku rasa ramai yang ni, since dekat YouTube pun tak banyak konten dalam bahasa Melayu tentang benda ni. So kita jumpa lagi di next episode dengan speaker lain daripada bidang yang lain. So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share di bawah. So terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.